Aktiviti kesihatan ditarifkan sebagai usaha matlamat yang utamanya adalah untuk memulihkan, menggalakkan, mengekalkan atau meningkatkan kesihatan sama ada dalam perkhidmatan kesihatan awam, penjagaan kesihatan swasta ataupun inisiatif yang lain. Kerajaan mempunyai peranan penting dalam memastikan sistem kesihatan negara mencapai standard yang diperlukan, termasuk menyediakan rakyat dengan kualiti hidup yang lebih baik berdasarkan sistem kesihatan yang ditubuhkan oleh WHO. Perbelanjaan awam dengan itu mempengaruhi perkembangan prestasi ekonomi atau sosial sesebuah negara. Walau bagaimanapun, perbelanjaan awam dan ketidakcekapan tabir urus boleh menghalang peningkatan perbelanjaan awam daripada meningkatkan hasil pembangunan. Akibatnya, perbelanjaan awam menyukarkan peruntukan penjagaan kesihatan pada sektor swasta. Oleh itu, tugas ini bertujuan menganalisis hasil perbelanjaan tabir awam, tabir urus dan sektor kesihatan sepanjang 5 tahun dari 2019 hingga 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ini merupakan analisis perbelanjaan awam dalam sektor kesihatan. Sistem kesihatan Malaysia telah dibangunkan dan memberi penekanan kepada promosi kesihatan dan penyediaan penjagaan kesihatan yang sesuai. Menurut WHO, Malaysia membelanjakan perbelanjaan kesihatan yang agak rendah pada tahun 2008. Rajah menunjukkan jumlah perbelanjaan kesihatan di Malaysia dan perbandingan antara beberapa negara maju dan negara membangun. Di bawah rancangan Malaysia ke-11, ia akan menambah baik sektor kesihatan semua lapisan masyarakat di seluruh negara. Peruntukan belanjawan 2019 untuk perkhidmatan kesihatan meningkat kepada RM29 bilion berbanding tahun 2018. Peruntukan ini berjumlah RM10.8 bilion untuk pembelian ubat-ubatan, RM100 juta untuk memperkenalkan skim perlindungan kesihatan, RM20 juta pemeriksaan mamogram percuma untuk RM50 juta pula akan diperuntukkan untuk rawatan penyakit jarang jumpa bagi belanjawan 2020. Kerajaan telah meningkatkan peruntukan Kementerian Kesihatan sebanyak RM30.6 bilion. Daripada jumlah ini, RM1.6 bilion adalah untuk pembinaan hospital baru, RM319 juta pula untuk pembinaan dan pembaikan klinik kesihatan. Sebanyak RM227 juta akan disediakan untuk menaik taraf peralatan perubatan. RM95 juta akan digunakan untuk pengubahsuaian infrastruktur. Peruntukan RM60 juta pula untuk memulakan vaksinasi pneumococcus. RM59 juta akan diperuntukkan bagi memastikan perkhidmatan kecemasan dan trauma yang lebih responsif dalam belanjawan 2021. Sebanyak RM31.9 bilion diperuntukkan untuk sektor penjagaan kesihatan. Memandangkan pandemik COVID-19 dijangka berterusan untuk beberapa tahun, tambahan RM1 bilion telah diperuntukkan. RM475 juta telah diperuntukkan untuk pembelian reagen, kit ujian dan bahan pakai buang untuk Kementerian Kesihatan. RM24 juta pula diperuntukkan untuk menangani isu kesihatan mental, memandangkan keterukan dan kes tekanan emosi, kebimbangan dan kemurungan yang semakin meningkat dalam masyarakat. Pada tahun 2021 juga, menangani wabak COVID-19 dan melindungi kesihatan awam adalah keutamaan dan undang-undang khas telah diluluskan untuk menangani wabak tersebut. Pelbagai inisiatif bantuan sosial sokongan diteruskan sehingga wabak dapat dibendung. Dalam bajet 2022 pula, kerajaan memperuntukkan RM32.4 bilion kepada Kementerian Kesihatan Malaysia untuk perbelanjaan mengurus dan pembangunan. Peruntukan untuk KKM adalah yang kedua terbesar dalam bajet 2022 selepas Kementerian Pendidikan mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap kesejahteraan rakyat. Perkembangan lain pada tahun 2022 ialah cadangan untuk melanjutkan pengenaan cukai ke atas minuman manis, mengenakan cukai ke atas produk cecair atau gel yang mengandungi nikotin, melanjutkan pelantikan kontrak lebih 10,000 pegawai perubatan. RM70 juta pula diperuntukkan untuk memastikan penekanan berterusan terhadap isu kesihatan mental, termasuk mengukuhkan sokongan psikologi, kaunseling. Di belanjawan 2023, Kementerian Kesihatan akan diberi peruntukan sebanyak RM36.1 bilion, iaitu peningkatan sebanyak RM3.7 bilion daripada RM32.4 bilion yang diperuntukkan di bawah belanjawan 2022.
Ini adalah antara peningkatan terbesar dalam peruntukan kepada kementerian. Terdapat kajian besar mengenai isu perbelanjaan kerajaan dan hasilnya. Kajian yang paling penting ialah kajian yang mengkaji hubungan antara perbelanjaan kerajaan dan hasil ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi. Sesetengah penyelidik berpendapat bahawa terdapat hubungan tidak linear antara perbelanjaan kerajaan dan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara perbelanjaan awam dan status kesihatan telah diterangkan oleh penyelidik, menunjukkan peranan penting kerajaan dalam menyokong peruntukan untuk kesihatan yang lebih baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan berkenaan dengan cadangan penambahbaikan berkenaan dengan belanjawan bagi sektor perkhidmatan dan kesihatan. So, walaupun isu pembelanjaan dan tadbir urus kerajaan ini telah diteliti secara meluas dalam penyelidikan yang terdahulu, kini kerajaan Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM telah bekerjasamalah dengan World Health Organization WHO untuk melibatkan diri dalam pelbagai perundingan antarabangsa termasuk nasihat teknikal dan kemaskinan dalam pembangunan strategi pembiayaan penjagaan kesihatan. Walau bagaimanapun, cabaran yang muncul termasuk perubahan corak penyakit dan profil populasi, peningkatan keperluan untuk teknologi perubatan kos adalah tinggi. Akibatnya, kerajaan perlu sentiasa bersedia untuk menghadapi cabaran baru dalam sektor perubatan dan juga kesihatan. So, adalah penting untuk memastikan rakyat Malaysia mendapat kualiti hidup yang lebih baik dalam jangka masa panjang. So, ini adalah termasuk menjalankan lebih banyak perundingan dengan kementerian lain dan juga pihak berkepentingan dalam perkhidmatan kesihatan dan perkubalan dasar baharu dan pelaksanaan projek tertentu. So, sebagai contoh yang saya boleh bagi di sini adalah kerjasama antara KKM dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat perlu dianjurkan untuk mengenal pasti masalah dalam kalangan kanak-kanak, wanita dan juga warga emas. So, dengan berbuat demikian, KKM mereka boleh mendapatkan maklumat yang tepat untuk meningkatkan lagi projek mereka dan juga program serta mengenal pastilah jenis masalah kesihatan. So, di samping itu, pemusatan pentadbiran kesihatan dapat ditingkatkan dengan menyediakan lebih banyak saluran bagi orang awam di negeri-negeri dan daerah untuk menyuarakan pandangan mereka. Ini juga akan membantu KKM untuk menerima maklum balas dan juga maklumat dalam meningkatkan kebesarannya. So, selain itu, kerajaan Malaysia harus mempertimbangkanlah untuk menjadi lebih telus kepada orang ramai dari segi penerbitan petunjuk prestasi kesihatan secara terperinci. Adalah sangat pentinglah bagi untuk memastikan orang ramai mendapatkan lebih banyak maklumat dan meningkatkan kesedaran untuk meningkatkan penyediaan kesihatan di negara ini. Walau bagaimanapun, peningkatan pembelanjaan awam terhadap kesihatan tidak mungkin membawa kepada hasil yang lebih baik jika negara mempunyai tadbir urus yang lemah. Itu atas sebab ini, kerajaan mesti mengurangkan ataupun bahkan menghapuskan tahap rasuah yang telah terbukti menghalang peningkatan taraf kesihatan secara drastik. Mengenai dengan kesimpulan di mana Malaysia ialah sebuah negara yang menjadi contoh kepada negara luar di Asia Tenggara. Secara umumnya Malaysia menawarkan keuntungan kesihatan kepada penduduk di negara ini melalui sistem penjagaan kesihatan yang kos rendah, yang mana ia menyediakan perkhidmatan yang lebih kompleks dan juga sejagat melalui pembiayaan pendapatan secara umum, di mana pendapatan ini boleh dapat diaplikasikan daripada pendapatan umum daripada kerajaan, sebagai contoh cukai-cukai tanah, cukai-cukai hasil-hasil yang boleh dapatkan untuk pendapatan umum kerajaan. Dari segi sektor awam dan juga swasta, di mana
Malaysia dalam membentuk model yang sangat digagumi, yang mana banyak menerapkan alternatif, khususnya penjagaan kesihatan kos rendah kepada penduduk-penduduk di Malaysia. Secara umumnya 75% dari segi kos penjagaan kesihatan awam ditanggung oleh kerajaan Malaysia. Ini kerana untuk memastikan penduduk-penduduk di Malaysia mendapat perkhidmatan yang lebih baik dan secara tak langsungnya akan menjagakan kesihatan mereka, terutama sekali penjagaan kesihatan secara amnya dan juga kesihatan dari segi kewangannya. Walau bagaimanapun, negara Malaysia juga tidak terkecuali daripada pelbagai rintangan dan juga cabaran yang bakal dihadapi, terutama sekali dari segi equity pertumbuhan pembayaran di luar poket, di mana secara khususnya pembayaran di luar poket ini boleh diklasifikasikan sebagai peningkatan dari segi kos asas pembayaran penjagaan kesihatan, yang mana kos ini akan melibatkan penduduk-penduduk di negara Malaysia ini akan terkesan dengan kenaikan harga-harga kos asas tersebut, yang mana untuk mengakseskan maksud saya penduduk untuk mengakseskan kesihatan yang lebih berkualiti dan juga terjamin. Kemudian pula Malaysia ialah sebuah negara yang seiring dengan kemajuan teknologi yang berkembang setakat ini, dan juga Malaysia ke arah negara yang menghampiri status negara maju, kemungkinan akan berlakunya permintaan dan penawaran dari penduduk Malaysia, khususnya berkaitan dengan teknologi untuk kesihatan yang lebih baik. Secara amnya memang akan berlaku dari segi permintaan kesihatan yang lebih produktif dan juga yang akan memberikan kesan yang amat bagus kepada penduduk-penduduk di Malaysia ini. Secara tak langsungnya perlu adanya reformasi dari segi penjagaan kesihatan di negara Malaysia ini. Jadi itu sahaja berkaitan dengan laporan yang kami buat ni. Sekian saja, terima kasih.